Puan Anis nak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih dan selamat datang ke sesi perkongsian ilmu Masterclass Maestro at KPIK. Tajuk pada kali ini adalah tips penulisan artikel mudah. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sangat bertuah kerana penceramah kita pada kali ini merupakan seorang yang berpengalaman dalam penghasilan artikel dan sangat sesuailah dengan tajuk kita pada hari ini, dan hasrat kita juga untuk menulis sebuah artikel yang berkualiti. Beliau yang saya maksudkan ialah Encik Zaidi bin Ismail yang merupakan editor bahagian buku sekolah Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Jadi sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada Cik Zaidi, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Semoga majlis kita pada pagi ini mendapat keberkatan daripada Allah SWT, insya-Allah. Dan sebelum Cik Zaidi ambil untuk meneruskan sesi kita, saya menjemput kepada peserta yang join untuk turut memaklumkan kepada kawan-kawan kita yang sebelum ni dia maklum dah dari program kita dan dia berminat nak hadir, mungkin dia terlepas pandang, terlupa. Jadi bolehlah forward kepada grup bahagian masing-masing supaya dapat lebih ramai lagi hadir menyertai program ni dan sama-sama mendapat manfaat, insya-Allah. Jadi seterusnya saya mempersilakan Cik Zaidi lah untuk tip menulis artikel mudah. Dipersilakan Cik Zaidi. Terima kasih kepada Ustaz Hamdan Nordin selaku pengurusi pada pagi ini, dan terima kasih juga pada Puan Ananis Abdul Halim selaku pihak urustia yang menguruskan penganjuran khusus pada pagi ini, dan terima kasih juga kepada semua yang ikut serta dalam sesi perkongsian ilmu kita pada pagi ini. Yang akan saya cuba kongsikan lebih kepada perkongsian pengalaman saya sepanjang pernah menulis artikel-artikel di majalah. Dari segi latar belakang saya Zaidi Ismail, sekarang berkhidmat di bahagian buku sekolah. Sebelum ni pernahlah berkhidmat di beberapa bahagian, termasuklah 3 tahun di bahagian majalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Pada tahun 2009 hingga 2011 saya pernah menjadi editor untuk majalah Dewan Bahasa. Mungkin kalau tuan-puan pernah terlihat majalah berkenaan, majalah tersebut adalah lebih kepada fokus pada artikel-artikel bahasa untuk kategori, biasanya majalah Dewan Bahasa untuk kategori sekolah menengah, biasanya menggunakan majalah yang berkenaan dan juga peringkat IPT. Dan dari segi pengalaman menulis esei, saya mula menulis secara sambilan sejak tahun lebih kurang 2003 lah, sehingga ke hari ini lebih kepada penulis sambilan. Jadi di samping tugas haki, jadi saya sekali-sekala ada menulis artikel untuk majalah atau untuk web majalah. Jadi untuk hari ini saya cuba berkongsi 2 slide lah, bagaimana menghasilkan artikel cara mudah, dan satu lagi saya terus fokus kepada 10 esei yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Jadi saya mulakan dengan esei yang pertama tentang bagaimana menulis.
Saya cuba kongsikan slide dahulu. Dah ada keluar ke? Ada. Okay. Jadi bagaimana menulis artikel, saya cuba berkongsi lebih kepada perkongsian pengalaman, dan cara menulis itu lebih kepada kita mula menulis itu dengan kebolehan yang ada dalam diri kita dahulu. Jadi maknanya sebelum kita nak menulis yang panjang, yang terfokus, yang apa, kita mula berjinak-jinak yang menulis dengan modal yang telah ada dalam diri kita. Dan cara yang paling mudah tentulah sekarang dengan media sosial yang kita ada, masing-masing telah ada Facebook. Dari situlah sebenarnya kita boleh lontarkan penulisan kita mengikut kecenderungan dan minat kita. Bagi kaum wanita mungkin aktiviti masak memasak, buat kuih itu, buat kuih ini, berkongsi tips membuat kuih. Dan bagi kumpulan yang tertentu pula mungkin perkongsian perjalanan dengan melontarkan ke sana kemari atau apa. Sebenarnya perkongsian melalui Facebook itu juga sebenarnya bagi orang yang memang aktif Facebook dan suka berkongsi gambar, sebenarnya dari situ kita boleh menulis. Berdasarkan pengalaman saya, dari situ kita boleh menghasilkan travel log sebenarnya. Travel log secara mudah. Jadi cara mudah untuk menghasilkan esei berbentuk travel log dengan melontarkan gambar-gambar ke destinasi yang kita tujui dengan memasukkan maklumat ringkas dan sesuatu yang menarik dari dalam Facebook tersebut. Itu antara tips mudah menghasilkan penulisan. Jadi kita menghasilkan penulisan bermula dengan yang mudah dan yang dekat dengan diri kita. Jadi dikaitkan dengan hari ini cara menghasilkan artikel. Jadi artikel sebenarnya kalau dari segi maksudnya adalah satu karangan lengkap lah yang disiarkan baik dalam majalah maupun dalam akhbar dan juga dalam media-media yang lain. Jadi dari segi bentuk artikel secara umumnya berdasarkan pengalaman saya, ini antara bentuk artikel ada 10 dan mungkin saja lebih, dan artikel-artikel ini sebenarnya kita mula dengan, kalau kita nak menulis, kita mulalah dengan artikel yang mana yang paling kita minat dan paling kita selalu baca atau selalu kita buat. Jadi antara artikel-artikel yang kita boleh tulis termasuklah artikel berbentuk berita, yang ni editorial ni lebih kepada orang yang dalam dunia yang berkenaan, artikel umum, artikel kajian, artikel berbentuk komentar. Komentar ni lebih kepada reaksi kita terhadap sesuatu perkara. Dan pedoman dan panduan bagi orang yang ada dalam dunia tertentu, dia adanya ilmu tertentu, dia boleh menghasilkan artikel berbentuk pedoman atau panduan hal yang berkaitan dengan bidang kita. Dan bagi yang suka membaca, boleh menghasilkan artikel berbentuk ulasan buku. Bagi yang suka kembara, artikel berbentuk travelog. Jadi sebenarnya travelog tak semestinya kita hasilkan dalam bentuk buku, kita boleh juga hasilkan dalam bentuk artikel. Dan dunia sekarang paling mudah menghasilkan travelog melalui Facebook. Jadi dari situ kita lontarkanlah pengalaman perjalanan kita dalam Facebook ikut urutan masa dalam Facebook tersebut. Dan ada juga artikel berbentuk wawancara, yang ni khusus untuk orang yang dunia yang berkenaan. Dan bagi yang nak menulis juga, yang paling mudah juga artikel yang berbentuk biografi diri kita sendiri. Jadi kita tulis kisah hidup kita sendiri, itu juga boleh menghasilkan satu artikel kisah hidup kita. Jadi itu antara bentuk-bentuk artikel yang kita boleh hasilkan bermodalkan yang ada dalam diri kita. Jadi kalau kita kaitkan dengan hari ini, artikel tentang artikel berbentuk kesihatan dan juga ekonomi berdasarkan tajuk-tajuk yang telah ditetapkan. Jadi ini contoh artikel yang berbentuk berita yang pernah dihasilkan. Ini berbentuk berita. Yang ini editorial, biasanya orang yang terlibat dalam dunia penerbitan. Jadi seseorang yang menjadi editor majalah tertentu perlulah menghasilkan rencana editor atau editorial. Dan yang ini pula artikel yang berbentuk umum. Ini contoh artikel yang berbentuk reaksi.
Yang ni kerana saya suka memerhatikan apa-apa tanda apa, maka dihasilkan artikel yang berbentuk reaksi terhadap sesuatu. Yang ni lebih pada reaksi berkaitan dengan aspek bahasa lah, penggunaan bahasa di tempat awam. Yang ini juga artikel berbentuk kajian. Jadi biasanya kita ada tertarik sesuatu, kita pun melakukan kajian dan kita hasilkan artikel berbentuk kajian. Dan yang ini pula artikel berbentuk pedoman, sekiranya kita ada pedoman-pedoman tertentu yang kita boleh kongsikan dengan orang lain. Jadi kita boleh hasilkan artikel berbentuk pedoman atau panduan dalam penulisan. Bagi yang suka membaca boleh menghasilkan artikel yang berkaitan dengan ulasan buku. Dan ulasan buku juga ada format yang tersendirilah. Dan bagi yang suka kembara, bolehlah menghasilkan artikel yang berbentuk travelog atau kembara. Yang ini kebetulan saya lebih kepada aspek bahasa, maka artikel ini lebih pada bercorak travelog bahasa. Dan bagi yang terlibat dengan dunia penerbitan akan adalah artikel berbentuk wawancara. Dan bagi yang ada pengalaman hidup yang boleh kongsi dengan orang, kita boleh hasilkan artikel berbentuk autobiografi. Yang ini lebih kepada artikel pengalaman sejarah kesihatan saya lah. Kebetulan ada mengalami meningitis ini, saya hasilkan artikel berbentuk kesihatan pengalaman hidup. Jadi secara umumnya, secara rumusannya, jadi dalam kita nak menghasilkan artikel yang mudah, sebenarnya kita berbekalkan, inilah antara yang saya boleh kongsikan, berbekalkan minat kita, bakat kita, dan kita tahu cara menulis. Tahu cara menulis ni kita tahu cara kita lah. Dan tahu sumber rujukan juga, tahu sumber rujukan yang tahu cara kita dan tahu sumber rujukan yang selalu kita guna. Mulakan dengan cara mudah, maknanya mulakan cara yang ada dalam diri kita. Dan ikut yang dikuasai, buat hingga selesai, kirim kepada yang berkenaan. Akhirnya kalau nasib kita baik, maka tersiarlah tulisan tersebut. Jadi bagaimana menulis? Bagaimana menulis? Untuk menulis pertamanya perlu bermula dengan minat kita sendiri. Jadi kalau kita ada minat, insya-Allah kita akan dapat menulis. Dan di samping minat kita ada bakat. Jadi dengan ada dua hal tersebut, minat dan bakat, maka kita insya-Allah akan dapatlah menghasilkan satu artikel atau satu tulisan apabila ada gabungan minat dan bakat. Jadi kalau tanpa minat dan bakat memang agak susahlah, kita akan rasa susahnya nak menulis kerana dari awal lagi kita tak ada minat ke arah itu. Tapi kalau kita kata kita nak tulis, sebagaimana peserta kita pada hari ini 28 hari bulan, maknanya dia memang dah ada minat dan maka akan ikutilah bengkel perkongsian ini. Tapi perkongsian ini lebih kepada perkongsian pengalaman. Jadi masing-masing 28 peserta itu memang dah ada pengalaman tertentu apa. Dari situ kita mulalah menulis mengikut minat dan bakat kita. Jadi apabila kita ada minat dan bakat, kita perlu tahu cara menulis. Jadi cara menulis tu seolah-olah kita tahu cara kita nak buat, untuk nak buat rumah, kita dah ada gambaran, dah plan rumah dalam kepala kita. Dan untuk nak menulis, kita dah ada gambaran dah apa yang kita ingin tulis. Jadi tahu cara menulis, untuk tahu secara asasnya, yang jelasnya tahu bahawa menulis perlu adanya tajuk. Dan nama penulis tu nama diri kita. Dan konsep dari zaman kita sekolah sampai hari ini dalam penulisan, tulisan apa pun akan ada tiga perkara ini, iaitu pembukaan, isi dan penutup. Jadi asas ada tiga perkara ini, pasti kita dah boleh menulis dah. Kalau kita tak dapat capai 5 muka surat sebagaimana yang kita nak pada hari ini, iaitu sekitar 1000 patah perkataan. Jadi 1000 patah perkataan itu secara kasarnya sekiranya kita menggunakan size fontnya 12 dan langkau 2 double spacing, jadi lebih kurang 5 muka surat sebenarnya. Secara kasarnya sekitar 5 muka surat lah kalau nakkan 1000 patah perkataan itu. Jadi untuk nak capai 1000 patah sebenarnya kita jangan letak 1000 patah terus. Kita letak dengan kemampuan kita dahulu, berbantukan dengan tahu cara menulis yang paling mudah itu adanya tajuk, adanya nama penulis, adanya pembukaan, isi dan penutup.
Jadi kita bermodalkan ini, jangan kita target yang 5 muka surat, tapi kita target modal ini saja dulu. Kita karang dengan ada 5 perkara ini, tak kiralah boleh capai 5 muka surat atau tidak, kita buatlah sampai selesai dengan modal yang kita ada. Perkara 1000 patah tu kita fikir yang kedua. Kita lakukan yang ni dulu, selepas itu baru kita tokok tambah untuk menggenapkan. Jadi tahu cara menulis, maknanya kita perlu ada modal dalam kita ada 5 modal asas ini. Adanya tajuk, nama penulis tu automatik dah ada dah dalam diri kita. Tak payah guna nama panel atau apa, kita bermula dengan modal nama kita sendiri dahulu. Dan kita dah telah dari dahulu sampai ke hari ini, dalam pelajaran BM dari sekolah dahulu sampai ke hari ini akan ada pembukaan, isi, penutup. Kita pegang pada 5 prinsip ini saja untuk menulis secara yang mudah. Jadi tahu sumber rujukan, jadi macam-macam sumber rujukan. Yang ni sekadar contoh saja. Jadi kalau kita nak cari makna kata ini secara mudahnya, jadi sekarang DBP ada menyediakan gerbang maya atau PRPM, Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Dari situ tuan-puan boleh mengetahui maksud kata apa sahaja yang nak dicari dengan menggunakan kamus dalam talian secara percuma. Itu PRPM, Pusat Rujukan Persuratan Melayu DBP. Jadi semua kamus yang saya tunjukkan itu ada dalam PRPM secara maya. Jadi tahu sumber rujukan yang ini bagi nak tahu makna kata, maka kita carilah dalam media yang berkenaan. Seterusnya tahu sumber rujukan juga, tahu sumber rujukan berkaitan dengan kita nak tulis nanti. Jadi berkaitan dengan bidang penulisan, maka kita perlu dekatlah dengan buku rujukan atau dalam taliannya. Jadi mulakan dengan yang mudah. Jadi kita tulis dengan yang mudah yang memang dah ada dalam diri kita, tapi tak semestinya kita cari dalam mudah.com atau dalam mudah-mudah yang lain lah. Maksudnya mulakan yang mudah dalam telah ada dalam diri kita. Dan ikut cara yang dikuasai. Maknanya kalau kita kuasai tahap itu, kita guna ikut tahap yang kita kuasai itu. Jadi apabila kita mulakan dengan yang mudah, ikut cara yang dikuasai, buatlah sehingga selesai yang ada 5 prinsip tadi, bermula daripada tajuk, diikuti nama, pembukaan, isi dan kesimpulan atau penutup, iaitu buat sehingga selesai. Daripada modal kita plan rumah tadi, akhirnya terhasillah sebuah rumah, sama ada rumah itu 5 muka surat 1000 patah perkataan ataupun sekadar 3 muka surat, tapi sampai selesai. Jadi kalau tidak ada peserta lain mengirim 5 muka surat, kita hantar 3 muka surat misalnya dalam suatu pertandingan, mungkin saja kita akan menang sebab kita buat sampai selesai, cuma tak capai 1000 patah perkataan, tapi kita buat sampai kepada rumusan dan kesimpulan. Jadi kita masih layak memenang kerana kita mencapai tahap dari segi adanya isi, adanya pembukaan dan adanya kesimpulan dan menggunakan bahasa yang baik, cuma patah perkataan saja tidak cukup. Jadi untuk peringkat awal yang penting kita boleh buat sehingga selesai terhasilnya sebuah rumah, dan untuk menambah 5 bilik rumah, 6 bilik rumah, kita tambah kemudian selepas kita siapnya rumah induk asas. Jadi untuk dikaitkan dengan penulisan ini, yang penting kita, kalau kita kata berat 1000 patah perkataan, jadi penting kita dapat menyelesaikan esei kita itu dengan memenuhi spek yang dikehendaki, cuma kurang saja dari segi jumlah kata. Jadi selepas kita ada idea, tarikh tutup pun belum lagi sampai, jadi kita boleh tambah selepas itu. Yang penting kita buat dengan cara yang kita telah ada pengetahuan kita, rujukan kita dan kemahiran kita, kita boleh buat sehingga selesai. Jadi berdasarkan pengalaman saya, jadi saya bermula dengan tulisan yang paling mudah, yang paling ringkas. Jadi selepas kita buat hingga selesai, maka kita kirimlah kepada media yang berkenaan, media yang sesuai dengan tulisan kita. Dan kita kaitkan dengan esei pada hari ini, buat hingga selesai, maknanya kita buat hingga selesai, kirimlah kepada urusia yang menganjurkan pertandingan menulis artikel. Jadi kita sama ada kita capai 5 muka surat atau tidak, itu kita fikir lain kali. Jadi yang penting kita buat sehingga selesai,
Jadi kalau kita selesai 3, kita hantarlah 3 muka surat. Tapi kalau kita memang mampu menghasilkan 1000, kita buatlah 1000 patah perkataan tadi. Jadi yang penting kita dapat membuat sehingga selesai. Jadi selepas itu barulah kita kirim kepada yang berkenaan dan rezeki kita menang. Jadi daripada artikel yang pendek, jadi kita selepas adanya hasil, jadi kita akan terpancing motivasi kita untuk menghasilkan artikel yang lebih panjang. Kalau berdasarkan pengalaman saya hanya bermula penulisan artikel dengan setengah muka surat saja untuk siaran majalah dengan menulis berita-berita di majalah. Jadi dari tulisan yang mudah itu barulah ke tulisan-tulisan yang bentuk yang lain selepas adanya hasil daripada yang mudah tadi. Jadi selepas kita buat hingga selesai, kita akhirnya kita menang dalam pertandingan menulis artikel pada hari ini, maka kita akan terpancing motivasi untuk menghasilkan artikel-artikel yang lebih panjang dan mungkin saja 5,000 patah perkataan daripada asalnya kita masuk bertanding 1,000 patah perkataan. Jadi daripada satu itu akhirnya kita akan termotivasi sehinggalah menghasilkan tulisan-tulisan yang lain. Jadi itu sekadar perkongsian ringkas bagaimana menghasilkan artikel yang mudah mengikut kemampuan kita, bermula daripada minat kita, bakat kita, tahu cara menulis, tahu sumber rujukan, mulakan dengan yang mudah, ikut cara yang dikuasai, buat hingga selesai, kirim kepada yang berkenaan, itu kirim kepada pihak penganjur kita pada hari ini, itu penganjuran pertandingan menulis artikel. Jadi berdasarkan perkongsian ini boleh tuan-puan kongsikan juga pengalaman tuan-puan berkaitan dengan hal ini. Adakah tuan-puan yang akan menulis pada hari ini ada dalam skop-skop yang saya paparkan sebahagian ini? Macam mana dengan tuan-puan sekian? Boleh respon? Ada. Cik Zaidi, nanti Cik Zaidi tunjuk contoh juga macam mana kita dah tahu dah contoh kita dah ada minat. Kita pun dah tahu dah minat kita ke arah mana. Lepas tu kita pun dah tengok dah kita dengan apa kan dari segi tadi apa nama tu pendahuluan, penuluan tu. Lepas tu kita pun macam nak start macam nak tak tahu pula nak start macam mana. Jadi jadi untuk permulaan tu supaya kita terpancing tu yang pentingnya kita kena kita cuba dulu lontarkan tajuk. Sebab daripada tajuk itulah yang barulah kita boleh tahu arah kita nak karang ke arah mana. Jadi di sini yang paling penting juga di samping minat bakat, kita dah ada gambaran tajuk, dan apabila gambaran tajuk itu maknanya kita sebelum ada tajuk maknanya kita dah ada dalam minda kita. Dalam minda kita itulah kita anggap sebagai tema penulisan kita nanti. Macam mana Ustaz? Untuk yang seterusnya saya akan masuk ke dalam pada itulah dalam yang tajuk yang akan kita buat pada untuk pertandingan ini. Saya masuk ke slide yang kedua ya. Boleh Cik Zaidi. Okey keluar Yang slide kedua ada keluar? Keluar. Keluar penulisan artikel tajuk ya. Okey, untuk yang penulisan artikel kita pada untuk penulisan artikel kita pada pagi ini, tajuk yang telah ditetapkan itu bertemakan
kalau ikutkan ini secara keseluruhannya untuk 10 tajuk. Tajuknya lebih pada fokus dia kesihatan dan ekonomi, dan untuk pertandingan ini pihak Rusia telah membahagikan tajuk kepada 10 tajuk, dan daripada 10 tajuk itu gambaran yang ada pada tajuk-tajuk tersebut pada 2 tema utama, iaitu tema kesihatan dan tema ekonomi. Berdasarkan pemerhatian saya untuk 10 tajuk ini 3 daripadanya adalah bertemakan kesihatan. Dan untuk tajuk pertama, program vaksinasi sektor agri-komoditi. Yang keduanya, amalan pencegahan COVID-19. Yang ketiganya, kepentingan menjaga kesihatan mental. Yang 3 tajuk ini dari segi skopnya lebih kepada aspek kesihatan, dan untuk 7 tajuk lagi lebih kepada hal yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi untuk kita nak mulakan dengan penulisan esei yang berkaitan dengan pertandingan ini, saya akan mulakan dengan perkongsian perkongsian pandangan, dan mungkin peserta juga ada pandangan tersendiri berkaitan dengan tajuk-tajuk yang ditetapkan oleh pihak Rusia. Jadi saya tunjukkan secara agihannya peserta pihak Rusia menetapkan 6 skop penilaian untuk esei ini daripada 1000 patah perkataan yang ditetapkan. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 1000 patah perkataan kalau kita menggunakan font saiz 12 lebih kurang 5 muka surat, dan untuk 1000 patah perkataan tadi pecahannya kepada 3 bahagian yang utama selain daripada tajuk dan nama kita, iaitu bahagian pengenalan, isi dan penutup. Jadi untuk 3 bahagian utama, pihak Rusia atau penganjur telah menetapkan 70 markah untuk bahagian yang berkenaan, iaitu bahagian pengenalan kira agak besar juga, iaitu 20 markah, dan isi 40 dan penutup 10, di samping 30 markah tambahan untuk aspek bahasa. Urutan kandungan itu maknanya jalinan isi kita daripada perenggan pertama, kedua, ketiga tu secara berkesinambungan, dan format itu mengikut format yang semacam yang saya tunjukkan tadi, bermula dengan tajuk dan diikuti dengan nama penulis, isi, penutup dan juga aspek bahasa. Jadi keseluruhannya 100 markah. Dan untuk 20 markah, jadi kita nak menulis apabila pihak Rusia dah tetapkan 20 markah, maknanya untuk bahagian latar belakang itu peserta sekurang-kurang perlu adalah kurang-kurangnya setengah muka surat, sebab dia besar juga markah 20. Jadi untuk pengenalan itu setengah muka surat, dan bahagian isinya itu lebih kurang 4 muka surat, dan setengah muka surat lagi untuk bahagian penutup. Sebab penutup 10 markah. Jadi gabungan setengah campur setengah dan 4 jadilah 5 muka surat secara keseluruhannya, dan menggunakan bahasa yang tepat, kalau ikutkan Dewan Bahasa maknanya bahasa Melayu baku, iaitu bahasa Melayu yang betul dari segi ejaan, penggunaan bahasanya, tata bahasanya. Jadi penggunaan bahasa dan gaya persembahan. Urutan kandungan berarti dijalin secara berurutan, dan format esei, dan rujukan itu maksudnya sesuatu tajuk kita adanya rujukan tertentu, mungkin kita ambil rujukan daripada buku, atau mungkin juga rujukan daripada akhbar yang ada melaporkan hal yang berkaitan dengan tajuk kita tulis, mungkin adanya data-data tertentu, dan petikan pula adanya petikan, misalnya petikan menteri tertentu yang berkata dalam akhbar berita harian atau utusan atau akhbar-akhbar yang lain menyatakan tentang tajuk yang berkaitan dengan kita. Itu yang dimaksudkan dengan petikan. Daripada petikan itu kita petiklah menurut menteri sekian, komuniti atau apa, jadi kita petikan menteri atau tokoh tertentu berkaitan dengan tajuk yang kita tulis. Jadi kerangka artikel seperti yang saya tunjukkan, bermula dengan tajuk,
tajuk perlulah tajuk yang ringkas, tepat dan padat. Tetapi untuk yang ini kita tidak ada masalah tajuk sebab pihak Rustia telah memberikan 10 tajuk. Jadi kita tajuk secara tidak langsung kita telah capai tajuk dari segi speknya atau skop tajuk sebab tajuk telah ditetapkan oleh pihak penganjur dan nama penulis itu kita tidak ada masalah untuk dua hal itu. Jadi kita terus kepada kalau yang ini ikut aspek kalau tajuk yang belum ditetapkan oleh penganjur perlunya tajuk yang ringkas, padat dan tepat dan lazimnya tajuk sebenarnya tidak terlalu panjang, paling banyak pun 5-6 patah sahaja, itu paling banyak. Dan berkaitan dengan kandungan, jadi apabila kita bermula dengan tajuk kita sendiri, maknanya tajuk yang kita nak bina tentulah perlu berkaitan dengan kandungan yang kita tulis. Kalau yang ini tajuk kita dah ada, kita perlu mencari kandungan. Menggunakan ejaan yang tepat, ejaan bahasa Melayu baku tadi, menggunakan tata bahasa yang tepat, menggunakan kata-kata yang tepat dari segi maknanya. Jadi kita teruskan dengan tajuk yang pertama, program vaksinasi sektor agri komoditi. Jadi tajuk yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur iaitu 4 patah perkataan saja dan akronimnya VECOM. Jadi itu akronimnya dan apabila kita ditetapkan dengan tajuk ini, pada pandangan saya maknanya hal yang perlu kita masukkan pada bahagian utamanya yang berkaitan dengan pengenalan atau latar belakangnya, maknanya ada dua perkara yang perlu kita lontarkan untuk tajuk ini iaitu program vaksinasi dan juga sektor agri komoditi. Jadi di sini sebagai orang yang tidak tahu apa, inilah yang dia nak tahu pada bahagian pengenalan itu. Jadi tajuk yang kita, bahagian pengenalan tu kita seolah-olah kita nak maklumkan kepada pembaca artikel kita ini perkara yang perlu diketahui oleh mereka sebelum nak mengetahui isi. Jadi kita bahagian pengenalan itu kita perlulah maklumkan apa itu vaksinasi. Seolah-olah pembaca kita tak tahu. Jadi kita perlulah penjelaskan maksud tu dahulu sebelum kita nak pergi ke bahagian isi dia. Jadi di situ sama ada kita nak memberikan makna secara kamus atau makna secara rujukan lain itu bergantung kepada kemahiran kita yang ada dalam diri kita. Vaksinasi itu apa sebenarnya? Program vaksinasi itu apa? Jadi kita sama ada kita nak kaitkan dengan sejarah pun boleh, nak kaitkan dengan apa itu vaksinasi pun boleh, nak kaitkan dengan persoalan pun boleh, tergantung kepada kemahiran yang ada dalam diri kita. Dan bagi yang kedua yang pembaca perlu tahu juga sektor agri komoditi. Kita dalam kumpulan tu memang kita dah tahulah agro komoditi itu apa, tapi pembaca kita mungkin saja unit jabatan lain ke sebab kalau kirakan pertandingan ini esei yang terbaik terpilih akan disiarkan dalam akhbar atau majalah, akan dikirimkan dalam media yang berkenaan. Bagi esei yang dianggap sebagai pemenang akan dikirim. Jadi pihak pembaca luar mungkin saja tidak tahu sektor agri komoditi itu apa. Jadi kerana itulah kita dalam pengenalan kita perlu lontarkan dua maksud utama dalam bahagian pengenalan itu. Sebab kata kunci utama itu perlu diperkenalkan sebelum kita nak bercerita tentang isi. Sebab kalau pihak luar vaksinasi ini dah istilah popular kerana kita dah situasi semasa apa semua orang dah terlibat. Jadi yang itu tidak masalah, mungkin agri community pihak luar tidak mengetahuinya. Di situ perlunya bahagian pengenalan itu adanya sama ada takrif atau latar belakang aspek yang berkenaan. Itu secara lontaran pandangan saya lah. Untuk tajuk pertama, bahagian pengenalan atau latar belakangnya perlu ada dua hal utama yang perlu dijelaskan, iaitu vaksinasi dan agri komoditi. Bagaimana dengan pandangan peserta lain untuk bahagian pengenalan untuk artikel ini? Ada pandangan? Mohon respon. Mungkin dari pandangan sebab kita menulis ikut cara yang dikuasai dan ikut yang kemahiran kita. Mungkin di kalangan tuan-puan ada aspek lain nak dijelaskan pada bahagian pengenalan untuk tajuk ini. Ada pandangan? Macam mana
respon peserta. Ada yang boleh bagi respon? Puan Suhainiza, kebetulan ada di skrin. Mungkin ada boleh bagi respon. Tak ada Ustaz. Ada yang lain? Atau Ustaz sendiri ada nak bagi pandangan? Ustaz Hamdan? Tak ada. Jadi kalau untuk tajuk yang pertama ini, maksudnya bahagian pengenalan antara yang kita boleh lontarkan, mungkin ada dari kalangan peserta yang berminat nak buat tajuk pertama, maknanya bahagian pengenalan yang kita antara yang boleh dilontarkan adalah tentang maksud program vaksinasi, sama ada maksudnya atau latar belakangnya atau sejarah program ini. Program vaksinasi kalau kita kaitkan dengan COVID-19 ini, maknanya program ni dimulakan pada tahun lepas dan sekarang telah capai angka berapa, sekarang telah berada di tahap mana. Itu antara yang kita boleh lontarkan dalam latar belakang program vaksinasi ini. Terus sektor agri community, maknanya sektor Jabatan Tuan Puan lah. Maknanya yang ni Tuan Puan tak ada masalah sebab memang dah dekat dengan diri Tuan Puan. Bagi yang pihak yang tak tahu, agro community itu apa, yang dikatakan ada 6 sektor tadi yang pernah dijelaskan kepada saya. Jadi yang itulah yang perlu dilontarkan. Jadi apabila kita kaitkan dengan isi, jadi untuk isi apabila kita nak tulis 5 muka surat, sekurang-kurangnya kita ada 3 hingga 5 isi. Jadi misalnya kita nak capai 5 isi payah apa, kita bermula saja dengan 3 isi itu dahulu. Daripada isi itulah kita kembangkan menjadi satu isi, satu muka surat sekurang-kurangnya, supaya kita boleh mencapai 5 muka surat karangan tadi. Jadi untuk bahagian isi, dikaitkan dengan tajuk program vaksinasi sektor agri community, maknanya antara yang kita boleh lontarkan pada bahagian isi, kita boleh kaitkan dengan mula-mula dulu apa yang dimaksudkan dengan vaksinasi itu, kita jelaskan secara lengkap. Kan tadi kita secara pengenalan, secara lengkapnya di bahagian isi itu, apa itu program vaksinasi. Itulah yang dianggap sebagai isi, maknanya kita bagi maklumat secara detail tentang program itu. Dan sektor agri community itu juga sebenarnya kita boleh anggap sebagai isi kedua, dengan menjelaskan secara pecahannya, secara detailnya, sektor itu ada apa saja di bawah sektor itu. Itu kita telah anggap sebagai isi kedua sebenarnya. Dah 2 isi. Dan masuk kepada yang ketiga, isi ketiga, kita lontarkan tujuannya apa. Misalnya tujuan program vaksinasi. Kita ada 5 tujuan ke 10 tujuan ke. Di bawah tujuan program vaksinasi itu, kita dah boleh anggap sebagai isi ketiga dah sebenarnya dalam penulisan kita. Daripada tujuan tadi, kita jelaskan misalnya ada 5 tujuan. Kita rinci 5 tujuan tersebut. Sebenarnya daripada satu tujuan tu kita dah boleh capai dah. Di bawah aspek tujuan kita dah boleh capai dah 1 muka surat. Maknanya gabungan 3 perkara tadi kita dah boleh dapat dah 3 muka surat. Maknanya pertama isi pertama program vaksinasi, isi kedua sektor agri community, dan isi ketiga tujuan program itu. Dan masuk isi keempat sasaran program. Maknanya sasaran program tu kita dah boleh anggap sebagai isi dah juga, dengan menjelaskan sasarannya kepada siapa saja dan siapa yang terlibat dalam melaksanakan untuk mencapai sasaran itu. Dengan gabungan keseluruhan aspek itu, maknanya kita dah boleh dapat isi yang baru. Dan sekarang bagaimana? Ini kita dah boleh dapat anggap sebagai isi kelima. Itu gambaran sekarang bagaimana tu, sekarang bagaimana program vaksinasi di sektor agri community. Jadi kita anggap isi sebagai isi kelima, maknanya status semasa atau status akan datang atau apa, itu kita dapat anggap sebagai isi yang kelima. Jadi untuk program vaksinasi sektor agri community, sebenarnya gambaran kasarnya kita dah ada 5 isi
Dan di situ bergantung kepada kemahiran kita lah. 5 isi itu adakah setiap isi itu kita dapat kembangkan menjadi satu muka surat. Sekiranya kita tak dapat bagi satu muka surat pun, sekurang-kurang kita boleh capai setengah muka surat pun dah cukup untuk peringkat awal sebelum kita kembangkan kemudian. Selepas kita selesai 3 muka surat, nak bagi jadi 5, barulah kita kembangkan semula. Jadi kalau kita termati tanpa kembang, kita akan susah bergerak. Lebih baik kita selesaikan dengan tahap yang kita ada saja. Jadi selepas kita lontarkan mungkin 3 isi atau 5 isi, dan 5 isi itu boleh dikembangkan secara penuh atau sebahagian. Jadi kita setakat yang ada itu, kita pun buatlah rumusan. Rumusan tersebut adalah rumusan yang berkaitan dengan program vaksinasi sektor agri community. Kita rumuslah sama ada usaha-usaha tersebut telah dijalankan dengan lancarnya dan ini telah mencapai seperti yang diharapkan. Itu antara yang kita boleh buat dalam rumusan lah. Dan sekiranya kita tengok ada kelompangan tertentu dalam rumusan itu, untuk menambah baik program ini perlu dilaksanakan ABC sama ada cadangan kita. Lepas tu ada dan diharapkan dengan melaksanakan hal tersebut, apa harapan kita, itu kita boleh kaitkan dengan rumusannya. Jadi secara pandangan saya berkaitan dengan tajuk ini, antara aspek yang boleh dilontarkan adalah tentang pengenalannya, adalah tentang maksud program dan sektor berkenaan dan isi-isi 5 isi yang seperti yang saya lontarkan, dan bahagian rumusan itu berdasarkan isi yang kita telah tulis dan kita rumuskan ikut kebolehan kita. Seterusnya saya masuk kepada yang ni. Sudah ada yang tertarik dengan tajuk yang pertama? Mungkin dari peserta dah terlintas untuk okeylah daripada 10 nak buat tajuk ni. Dah ada yang berminat ke? Cik Zaidi, sekejap tolong besarkan slide boleh? Okey. Terima kasih. Jelas ya? Oh, ada terlindung? Okey, Cik Zaidi. Okay. Terima kasih. Maksudnya untuk bagi yang dah ada berminat sebenarnya yang ini hanya lontaran. Maknanya kalau tuan-puan nak ambil tajuk ni, maknanya tinggal tuan-puan kembangkan dan susunlah ikut urutan persoalan saya tadi. Maknanya dimasuklah, maknanya masuk 2 lagi isi pada bahagian isi. Sekiranya nak kembangkan yang 2 pecahan atas, nak masuk bahagian isi, jadi tambah 2 di sini, dikembangkanlah menjadi 5 isi. Ini untuk tajuk yang pertama. Terus saya cuba berkongsi pandangan tentang tajuk yang kedua. Cik Zaidi, sekejap Cik Zaidi. Oh ya. Pengenalan tadi kita setengah page Pengenalan kalau ustaz ada isi banyak, maknanya pengenalan itu setengah muka surat lah. Okey. Untuk isi 4 muka surat. Isi 4. Penutup juga setengah. Jadi capailah 5 muka surat dengan bermodalkan 1000 patah perkataan. Secara kasarnya kalau kita guna font size 12, tak kira lah kalau kita langkau, kita buat single spacing, dia akan berapa muka surat lah, 3 muka surat. Tapi double spacing, dia akan jadi 5 muka surat lah maksimum dengan font size 12 tadi. Yang penting kita tetapkan jumlah patah perkataan, bukan muka surat. Sebab muka surat tu bergantung kita kembangkan saiz font saja. Sebab dia urus dia dah tetapkan 1000 muka surat, 1000 patah perkataan, maknanya secara automatik akan menjadi 5 muka surat lah kalau kita guna saiz font 12 double spacing. Okay. Terima kasih Cik Zaidi. Untuk yang berminat tajuk yang pertama, maknanya itulah lontarannya. Terus saya masuk kepada tajuk yang kedua, saya besarkan dulu. Tertutup pula tempat. Okey, tak apa, saya mulakan dengan kecil. Terhilang pula tempat nak besarkan. Okey, untuk tajuk yang kedua, amalan pencegahan COVID-19 dalam sektor agri-komoditi. Jadi yang ni juga sama, untuk lontaran bahagian pengenalan sebenarnya berkaitan dengan dua jugalah yang boleh dilontarkan, iaitu tentang COVID-19 dan sektor agri-community. Jadi bahagian pengenalan ini kita lontarkanlah
pertama bagi yang cara mudah, maksud COVID-19 tu apa, dan boleh juga sejarah COVID-19 tu bermula dari mana, sejak bila atau apa, itu juga boleh dikaitkan. Jadi bergantung kepada modal yang ada dalam diri kita, sama ada kita nak bagi maksud COVID-19 atau kita nak bagi sejarah COVID-19 atau kita nak bagi situasi semasa COVID-19. Yang pentingnya skopnya adalah berkaitan dengan COVID-19. Selepas itu, barulah kita masukkan pula sektor agri-community. Dua hal ini perlulah dijelaskan sama ada dari segi maksud dua istilah ini atau sejarahnya atau perkembangannya. Yang penting dalam bahagian pengenalan kita perlu sentuh dua kata kunci utama, itu pencegahan COVID-19 dan juga sektor agri-community. Sama ada kita nak mulakan dengan sektor ni dulu atau COVID dulu, itu tergantung pada kreativiti kita lah. Kita nak takrif yang pertama dahulu baru takrif yang kedua, atau takrif kedua dulu baru takrif yang pertama. Jadi tergantung pada kreativiti jalinan pengenalan kita. Terus pada bahagian lontaran isi amalan pencegahan COVID-19. Jadi yang ini maksudnya yang dikehendaki oleh esei ini adalah tentang amalan pencegahan. Maksudnya langkah pencegahan lah yang perlu ada. Jadi sekiranya kita nak bermula dengan yang kita nak ambil latar belakang tu, kita nak nak upgradekan menjadi isi, maknanya kita perlu jelaskanlah sama ada situasi semasa COVID-19 itu bagaimana sekarang. Sebab tiba-tiba kita nak amalan pencegahan, jadi kita nak cegah, kita kena tahulah sejarahnya dahulu, barulah kita nak lakukan amalan pencegahan. Jadi kita ceritalah dulu situasi COVID-19 sekarang. Jadi situasi COVID-19 kita dalam minda kita, parah, sangat parah dengan jumlahnya banyak lah apa. Jumlah banyak tu juga sebenarnya itulah pembuktian data isi kita. Data yang kita katakan situasi parah tadi. Situasi membimbangkan, adanya kematian hariannya sekian banyak, adanya kes harian positifnya sekian banyak. Itulah situasi COVID-19 yang kita lontarkan sebagai isi COVID-19. Sama ada isi situasi semasa dan pembuktian data-data itulah melalui angka-angka kes atau angka kematian dan angka yang lain. Jadi angka vaksin dah berapa itu sebenarnya antara lontaran yang kita boleh masukkan bawah situasi COVID-19. Terus sebab tajuk ini nakkan amalan pencegahan. Maknanya amalan pencegahan ini tajuk boleh dikatakan isi yang wajib adalah sebab dia dah tetapkan dalam ni amalan pencegahan. Jadi pencegahan, bagaimana nak cegah, itu bawah isi lah. Maknanya antara yang kita boleh lontarkan. Sebab dia nak amalan pencegahan, maknanya antaranya bagaimana nak cegah COVID-19. Maknanya untuk nak cegah COVID-19 adanya program vaksinasi. Itu salah satunya. Jadi duduk di rumah, itu juga amalan pencegahan. Duduk di rumah. Lepas tu tidak masuk kerja sepenuhnya. Maksudnya adanya kumpulan bekerja dari rumah, ada juga kumpulan bekerja di pejabat. Itu juga antara amalan pencegahan COVID-19. Itu antara yang kita boleh lontarkan di bawah amalan pencegahan. Jadi sekiranya dalam diri tuan-puan ada lagi yang lain, jadi tuan-puan bolehlah lontarkan di bawah isi yang kedua itu, maksudnya bagaimana nak cegah. Siapa yang terlibat. Jadi dalam amalan itu perlu kita lontarkan juga sebagai isi siapa yang terlibat. Pertama, diri kita sendiri. Jadi kita duduk di rumah tu, kitalah yang terlibat. Apabila kita tak pergi ke mana-mana, tak pergi ke pasar raya, tak makan di kedai atau apa, itu siapa yang terlibat? Diri kita sendiri dan juga pihak kesihatannya, pihak pemantaunya, pihak yang lain lah. Maknanya pihak yang terlibat itu kita boleh kembangkan isi pihak yang terlibat tu kepada beberapa pihak. Secara umumnya pihak kita sendiri bagi pekerja, pihak majikannya, bagi pihak perawat, pihak jabatan kesihatannya, bagi pihak pengawal, pihak polisnya. Jadi siapa yang terlibat itu kita boleh lontarkan beberapa pihak untuk mencapai satu muka surat. Dan dengan adanya pihak yang terlibat itu,
hasilnya atau pencapaiannya apa? Adakah kes makin menurun, kes makin meningkat, pihak yang kena dendanya atau apanya, itu pencapaian vaksinasinya kita dah berapa ratus, itu antara pencapaian kita boleh lontar kepada bahagian isi. Sekiranya kita anggap ini sebagai isi keempat, maknanya ini sasaran pencapaian. Sasaran pencapaian itu maksudnya sasaran pencapaian terhadap amalan pencegahan lah. Amalan pencegahan itu adakah mencapai seperti yang kita kendaki atau capai separuh atau belum capai. Itu di bawah isi sasaran pencapaian. Sasaran pencapaian itu di sini kita perlu pembuktian. Kalau kita kata tak capai, buktinya apa? Capai, buktinya apa? Di sini perlunya ada angka-angka atau maklumat-maklumat yang kita boleh ambil daripada media atau kita boleh ambil maklumat tersebut daripada web kementerian yang berkenaan. Terus selepas kita lontarkan itu, kita pun masuklah kepada bahagian rumusannya. Rumusan tentang amalan pencegahan itu kita simpullah bahawa usaha ini telah mencapai hasil yang sangat membanggakan, kes makin menurun dan kita telah masuk ke fasa 2 dan akan menuju ke fasa 3 dan kita akan bebas daripada PKP atau apa. Itu yang kita boleh lontarkan pada bahagian penutup atau rumusan untuk tajuk amalan pencegahan COVID-19 dalam sektor agri-komoditi. Yang ini lontaran pandangan saya lah berkaitan dengan isi yang kita boleh kembangkan dengan tajuk yang kedua ini. Ada pandangan tentang tajuk yang kedua ini? Mungkin ada peserta yang nak kongsikan atau ada maklumat tambahan yang lain? Tadi Cik Zaidi, peserta ada tanya berkenaan dengan ni perbezaan dalam chat tu ada. Saya tak dapat baca nama tu. Saya cuba baca. Okey. Yang soalan terakhir ke? Yang pertama Cik Anizam tanya tu tadi. Yang pertama yang ni boleh bagi link kehadiran. Bukan yang tu yang Cik Anizam tanya apa tah? Boleh PRPM semangat terus. Sebelum saya pernah yang mana yang tu. Cik Anizam. Cik Anizam. Dia nak format paling sesuai untuk penulisan esei. Untuk penulisan artikel secara umum ya. Jadi untuk penulisan artikel secara umum ini sebenarnya dari segi format sebenarnya dia terikat pada tiga format asas itu, bermula dengan pengenalan, isi dan rumusan. Dan untuk isi itu untuk pembukaan sebenarnya dia tidak ikat gaya kita sama ada kita perlu bagi takrifan atau kita bagi latar belakang atau kita bagi persoalan. Itu bergantung pada gaya penulisan kita sebenarnya. Jadi kalau esei berbentuk umum, sebab esei berbentuk umum jadi kita menulis secara umumnya kita bagilah pengenalan latar belakang yang berkaitan dengan tajuk yang kita nak tulis itulah. Kalau esei berbentuk umum. Kalau esei berbentuk komentar, jadi kita terus bagi pada permasalahan terus. Permasalahan terhadap hal yang kita nak lontarkan itu pada bahagian pengenalan. Kalau dikaitkan dengan pertandingan ini lebih kepada esei berbentuk umum. Maksudnya kita bukan esei berbentuk reaksi atau apa, lebih kepada pemaparan hal yang dipaparkan dalam tajuk. Maknanya kita perlu jelaskan hal-hal secara umum. Jadi kalau dalam majalah tu sebenarnya memang dia tidak terikat lah. Cuma dari segi format dia memang berpegang pada format tiga asas itu pengenalan, isi dan adanya rumusan. Cuma dalam penulisan inilah sekadar perkongsian. Kalau dalam rumusan yang peringkat tuan-puan ni kita anggap sebagai peringkat tinggi, kita tak payah dalam rumusan itu kita guna gaya kesimpulannya
bla 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 bla. Tak perlulah guna kata kunci kesimpulan pada bahagian rumusan itu. Misalnya kan kita dah tulis habis isi, lepas tu kita pun nak buat penutup kesimpulannya, rumusannya. Jadi kita tak payah guna istilah awal ayat itu menggunakan kata itu. Jadi kita boleh juga buat secara umumnya program ini telah mencapai matlamat. Maknanya kita guna kata begitu bukannya rumusannya, kesimpulannya. Kadang-kadang kita ada terpandang lagi orang yang menulis esei dan perenggan penutup dia akan mengumulakan dengan ayat dengan perkataan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya tidak perlulah kita perenggan kesimpulan memang dah perenggan kesimpulan. Jadi kata perkataan kesimpulan tu tak perlulah kita gunakan lagi di awal ayat perenggan kesimpulan tersebut. Terus ada pertanyaan tentang tajuk yang kedua? Dah ada yang berminat ke tajuk yang kedua pun? Ni antara tajuk yang boleh maksudnya yang ni cadangan isi yang boleh dilontarkan untuk tajuk amalan pencegahan COVID-19 dalam sektor agri community. Terus saya cuba kupas tajuk yang ketiga. Tajuk yang ketiga, kepentingan menjaga kesihatan mental ketika pandemik COVID-19. Jadi pada bahagian pengenalannya, antara yang perlu dilontarkan kesihatan mental. Kesihatan mental tu sama ada bagi yang nak lontarkan secara umum, maksudnya perlulah dijelaskan kesihatan mental tu apa sebenarnya. Jadi perlulah dijelaskan. Bagi yang tak nak jelas tu, boleh dijelaskan juga sejarah kesihatan mental. Sejarah kesihatan mental maksudnya kesihatan mental makin berkembang musim PKP ini ke apa ke, maksudnya kita lontarkan dari segi sejarahnya. Dan pandemik COVID-19 ini juga perlu dijelaskan dalam pengenalan. Pandemik itu sendiri pun, kata pandemik sendiri itu pun sebenarnya ini pun perlu dijelaskan juga sebab dia ada pandemik, ada endemik, ada apa istilahnya, itu juga itu perlu dijelaskan. Dan selepas itu dijelaskan pandemik COVID-19. Maknanya ini antara takrifan yang boleh dimasukkan pada bahagian pengenalan. Seterusnya apabila dijelaskan bahagian pengenalan, kita masuklah kepada isi sebab dia pihak penganjur telah menetapkan awal-awal lagi kepentingan. Maknanya isi yang tak boleh ditinggalkan sama sekali lah sebab telah ditetapkan kepentingan. Jadi kalau kita dalam isi kita tak ada cerita kepentingan, automatik dah kita dah terhilangnya isi utama. Kepentingan itu wajib ada. Dan sekiranya kita nak ambil dua hal utama nak angkat sebagai isi juga, kita dua hal utama tu kita jelaskan panjang lebar, kemudian barulah masuk kepentingan. Kepentingan kesihatan mental. Kepentingan kesihatan mental tu kepentingannya apa, kepada siapa. Kesihatan mental tu penting. Kepada diri kita sendiri, kepada majikan kita, kepada negara kita. Di situlah kepentingan kesihatan mental yang boleh kita lontarkan pada bahagian isi. Maknanya kepentingannya kepentingan dari segi apa, kepentingan kepada siapa tu kepada kita, kepada majikan kita, kepada negara, kepentingan kepada masyarakat. Sebab kesihatan mental, kalau dalam masyarakat tu ada orang sakit mental, maknanya kehidupan masyarakat akan terancam. Kepada negara pula, sekiranya banyak orang gila dalam negara, maka negara akan menjadi akhirnya negara makin mundur apa. Itu maknanya kepentingan kesihatan mental yang kita boleh masukkan dalam aspek isi. Dan kesannya apa? Jika tak sihat, jika sihat. Jadi kesan kesihatan mental yang kita kaitkan tadi lah, kesan kepada ekonomi keluarga, kesan kepada ekonomi negara, itu antara yang kita boleh masukkan aspek kesan. Maknanya kesan ekonomi, kesan kesihatan itu sendiri. Jadi kesan kesihatan mental maknanya masyarakatnya akan hidup sihat semua. Maknanya akan hidup sejahtera. Dan apabila hidup sejahtera, ekonomi dapat berkembang kerana semua orang dapat bekerja apa. Itu antara yang kita boleh kaitkan dengan kesannya, kesan terhadap kesihatan, kesan terhadap kehidupan dan kesan terhadap ekonomi sendiri boleh kaitkan bahagian isi itu. Pihak-pihak yang terlibat dalam kesihatan mental bermula dengan pihak diri kita sendiri, pihak Jabatan Kesihatan, pihak Kementerian Kesihatan dan pihak kerajaan secara menyeluruh. Itu pihak-pihak yang terlibat. Pihak YB setempat pun ikut terlibat. Jadi tergantung kepada kreatif kita lah nak olah pada pihak yang terlibat. Di mana situasi itu terjadi.
Di mana situasi itu jadi, kita boleh kaitkan kesihatan mental ni banyak terjadi di bandar atau luar bandar, banyak terjadi di negara mundur atau negara maju. Itu tergantung pada kebolehan kita nak nak kembangkan isi tadi. Sama ada di mana situasi itu terjadi, kita nak kaitkan situasi dalam negara, luar negara, dalam negeri atau luar negeri, atau dalam pejabat kita, itu tergantung kepada kita sendiri. Dan kenapa kesihatan mental ini, maksudnya kenapa terjadinya masalah tersebutlah kita nak kaitkan dengan isi punca terjadinya kesihatan mental terjejas. Maksud yang dimaksudkan dengan persoalan kenapa yang kita boleh lontarkan dalam isi. Jadi secara kasarnya untuk tajuk ini, sekiranya nak guna yang saya sedia ada ni, maknanya sini secara kasarnya dah ada 6. Daripada 6 ni kita nak pendekkan atau kita nak gabungkan atau kita nak itu lagi ke apa, tergantung kepada kreativiti peserta nanti. Jadi antara cadangan isi yang boleh dikupas pada bahagian ini, inilah antara aspeknya. Daripada 6 itu macam biasalah kita akan masuklah pada rumusannya. Itu lontaran yang isi yang ketiga. Ini maknanya yang saya telah paparkan tadi, telah 3 aspek kesihatan yang kita boleh tulis untuk tema kesihatan dan ekonomi untuk 10 tajuk yang telah ditetapkan oleh pihak Rustia. Rasanya tajuk-tajuk ini kalau kita kaitkan boleh dikatakan telah dekat dengan diri peserta sebenarnya. Kalau peserta memang dah ikuti perkembangan semasa, selalu tengok data, berapa dah hari ni kematian, berapa apa. Yang ni maksudnya maklumat-maklumat infografik itu sebenarnya dah boleh membantu dalam penulisan kita. Infografik laporan harian status COVID semasa. Jadi untuk maklumat kesihatan, maksudnya isi yang kita boleh ambil bagi membantu penulisan kita sebenarnya telah selalu ada dalam media. Dalam Facebook juga selalu ada. Jadi itu antara yang kita boleh lontarkan. Ada yang komen pandangan tentang tajuk ketiga? Seterusnya saya masuk tajuk ekonomi. Untuk tajuk ekonomi, jadi saya kira secara ringkas lah saya pergi, sebab masa kita dah menuju ke pukul 11. Tapi saya akan paparkan jugalah keseluruhan itu, tapi secara ringkasnya. Untuk tajuk keempat lebih kepada aspek ekonomi. Tajuk keempat, pihak Rustia telah pegang awal-awal lagi, sumbangan. Maksudnya dalam isi kita kira wajib adalah sumbangan. Kalau kita tak boleh nak tercicir sama sekali sebab Rustia telah tetapkan sumbangan produk agri komuniti untuk rakyat Malaysia. Dan ini macam tak biasa tadi kita jelaskan, produk agri komuniti wajib ada dalam pengenalan kita sebab kata kunci utamanya duduk di produk agri komuniti. Untuk rakyat Malaysia ni, untuk kita semua lah. Maksudnya kita perlulah produk agro-komuniti itu produk apa dan di mana produk itu berada atau produk itu dihasilkan, siapa yang menghasilkan. Terus bahagian isi inilah yang boleh, antara yang boleh itu siapa yang menghasilkan produk tadi, produk agro-komuniti, dan di mana produk itu, maknanya kawasan mana, daerah mana, negeri mana. Itu antaranya. Sumbangan produk itu sumbangan dari segi apa? Adakah dari segi nilaian ringgit dan sen, pendapatan penduduk, pendapatan negara, dan juga sumbangannya bentuk apa? Hasil produknya, produk yang bagaimana? Adakah produk itu produk yang boleh dimakan atau produk yang boleh dipakai, dan produknya jumlah produk itu usaha-usaha yang dilakukan dan siapa yang terlibat dalam produk tersebut. Maknanya usaha pihak yang menghasilkan, pihak yang mengeluarkan, dan juga boleh pihak yang memasarkan produk. Itu antara yang boleh dipaparkan pada bahagian usaha-usaha yang dilakukan dan siapa yang terlibat dalam sumbangan produk agri komuniti. Dan untuk rakyat Malaysia, maknanya keseluruhannya adalah untuk rakyat Malaysia. Dan untuk rakyat Malaysia ini juga kita boleh kaitkan juga rakyat Malaysia membantu menghasilkan produk untuk negara itu sendiri. Jadi usaha-usaha yang dilakukan dan siapa yang terlibat,
rumusan buat macam yang tadilah, macam yang essay pertama yang saya dan yang telah dijelaskan tadi. Itu secara ringkasnya bahagian tajuk keempat antara yang boleh dilontarkan, bahagian pengenalannya yang jelasnya produk agri community kita perlu jelaskanlah. Kita anggap yang baca essay kita tu tak tahu maklumat tersebut. Jadi kita perlu jelaskan. Sebab yang itu yang macam saya sendiri pun produk agri community, saya sebagai orang luar, maksudnya bukan di jabatan berkenaan, masih belum tahu produk agri community itu apa. Jadi itulah maklumat asas yang perlu ada dalam bahagian pengenalan. Terus kita masuk kepada cadangan kelima. Yang ni maaf tulisan agak kecil. Jadi untuk yang kelima. Jadi yang kelima ini penerokaan pasaran baharu sektor agri community. Maksudnya penerokaan pasaran baru, maksudnya pasaran yang sedia ada masalah atau apa perlu dikembangkan, maka kita perlulah teroka pasaran baru. Maknanya bahagian pengenalan itu boleh saja kita jelaskan sejarah pasaran sektor agri community ni. Sejarahnya macam mana sehingga mendorong kita untuk meneroka pasaran baru. Jadi maknanya untuk pengenalan kita boleh ceritakan sejarah pasaran semasa sektor agri community dan sejarah kenapa perlu diteroka pasaran baru. Dan maksud pasaran barunya pasaran yang bagaimana. Itu antara yang kita boleh jelaskan pada bahagian pengenalan, penerokaan pasaran baru sektor agri community. Terus bahagian isi, apabila kita kaitkan dengan penerokaan pasaran baru, di bahagian isi semasa kita boleh juga jelaskan bagaimana dengan pasaran semasa, situasi semasa kita. Jadi kita jelaskan hal tersebut. Terus bahagian isi juga kita boleh jelaskan kenapa perlu diteroka pasaran baru. Maknanya adakah pasaran semasa tu agak lemah, maka kita perlu cari pasaran baru, atau adakah pasaran semasa tu dah maju cuma kita nak lebih maju lagi, maka kita teroka pasaran baru. Siapa yang terlibat dalam penerokaan pasaran baru itu? Ya jelasnya diri kita sendiri ke, pihak organisasi atau sektor tertentu ke, dan pihak kerajaan. Terus sasarannya di mana? Pasaran baru kita tu sasarannya di mana? Adakah pasaran lama luar bandar, pasaran baru ke bandar, atau pasaran lama hanya dalam negeri, pasaran baru luar negeri? Itu antara sasaran di mana yang kita perlu jelaskan. Untuk apa dan kenapa? Kenapa maknanya kita perlu jelaskanlah untuk apa perlu diterokanya pasaran baru. Untuk tingkatkan ekonomi, untuk nak bagi produk kita berkembang makin maju. Itu antaranya untuk apa dan kenapa. Kepentingan pasaran baru. Maknanya kepentingan dari segi nilai ringgit dan kepentingan dari segi pasarannya makin berkembang. Itu antara yang kita boleh kaitkan dengan kepentingan, dan seterusnya kita masuklah kepada bahagian rumusan. Rumusan sebagaimana tadilah, rumusan secara umum dan rumusan sekiranya masih lemah adanya cadangan dan adanya harapan. Jadi tuan-puan tak semestinya terikat dengan benda ni. Ini sekadar skop bahagian penutup yang kita boleh lontarkan pada bahagian penutup esei kita. Yang ini tergantung kepada rumusan ini tergantung pada apa yang telah kita paparkan daripada bahagian isi. Jadi tuan-puan yang akan lebih mengetahui rumusannya, tuan-puan nak buat apa bergantung pada isi yang telah dibuat tadi. Terus kita masuk kepada tajuk yang ke-6. Ekonomi kitaran untuk perkasa sektor agri community. Jadi ekonomi kitaran, apabila saya baca tajuk ni, awal-awal lagi saya dah tertanya-tanya ekonomi kitaran tu apa. Jadi maknanya secara tak langsungnya kalau saya menulis esei ini, saya pun akan saya pun dah timbul persoalan, maknanya orang lain pun nak tahu. Maknanya pada bahagian itu kita perlulah jelaskan ekonomi kitaran tu ekonomi apa sebenarnya dan apa yang dikitar. Itu perlu ada dalam pengenalannya. Dan sektor agri community itu secara umumlah pemaparannya perkasa sektor agri community. Yang jelasnya secara pengenalan, pihak pembaca nak tahunya
ekonomi apa dan apa yang boleh dikitarkan itu. Kitaran tu maksudnya kita macam kita semula sesuatu lah maksudnya. Adakah ekonomi kitarannya berkaitan dengan produk kita semula? Jadi itu persoalan-persoalan yang perlu dijawab pada bahagian pengenalan ini. Maksudnya penjelasan ekonomi kitaran tu pembaca kita perlulah diberi maklumat awal sebelum mengetahui bahagian isinya. Perlu memahami dulu istilah ekonomi kitaran. Kalau tak fahami istilah ekonomi kitaran, macam mana nak fahami isi? Jadi di situ penjelasan yang perlu bermaklumat pada bahagian pengenalan adalah maksud ekonomi kitaran. Terus isi dia, ekonomi apa yang boleh dikitar. Jadi daripada pengenalan tu kita pun jelaslah panjang lebar yang tadi kita bawa lagi ke bawah. Ekonomi apa yang boleh dikitar, pihak-pihak yang terlibat dalam ekonomi kitaran dan kepentingannya apa. Dan kepentingannya untuk siapa juga. Jadi kesan daripada pengitarannya adakah alam kita makin bersih ke, duit kita makin bertambah ke, kesan terhadap ekonomi kitaran, terus hasilnya berapa. Jadi kita cubalah cari dalam Google berkaitan dengan ini, hasil daripada ekonomi kitaran kita, pendapatan negara ke, pendapatan masyarakat ke apa, hasilnya berapa, usaha-usaha ke arah itu. Usaha-usaha yang bagaimana yang dilakukan untuk menjayakan ekonomi kitaran. Penutup seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Terus bahagian isi ke-6 ekonomi kitaran. Isi yang ke-7. Isi yang ke-7, peranan sektor agri-community dengan hubungan diplomasi. Maknanya yang ni yang perlu diketahui oleh pembaca, hubungan diplomasi. Maksudnya dengan sektor ini macam mana bolehnya terjalin hubungan diplomasi. Maksudnya di bahagian pengenalan perlunya ada penjelasan awalnya tentang sektor agri-community ni, sektor apa, maknanya perlu dijelaskan dan bagaimana sektor ini bolehnya dijalinkan dengan hubungan diplomasi peringkat antarabangsa. Jadi dua maksud yang ini perlu dijelaskan dan bagi yang nak ke depan lagi dia akan menjelaskan dari segi sejarah hubungan diplomasi berkaitan dengan sektor agri-community. Jadi mungkin yang nak paparkan bentuk sejarah dia boleh paparkan dulu kita ada hubungan dengan negara mana, sekarang kita nak bina hubungan dengan negara mana dan peranan dari segi apa. Adakah peranan dari segi hubungan ekonomi, perubahan dari segi hubungan diplomatik biasa, itu antara yang boleh dijelaskan pada bahagian pengenalan. Seterusnya kita masuk ke isi peranan sektor agri-community. Jadi persoalan pertama yang kita perlu, peranan apa? Dan peranan yang bagaimana yang boleh dimainkan oleh sektor agri-community dalam hubungan antarabangsa itu. Terus hubungan antarabangsa itu hubungan dengan pihak mana atau negara mana. Itu perlu kita jadikan jawab dalam bahagian isi kita. Situasi sekarang macam mana? Adakah sekarang situasi kita COVID-19 mungkin sektor ni agak terbantut dari segi hubungan, jadi kita perlu pulihkan hubungan sebab peranan ni maknanya kita bagi tahulah kita perlu memulihkan peranan sektor agri-community dalam hubungan ini. Itu antara yang boleh kita lontarkan dalam isi. Nilaian dan hasil daripada sektor ini kita lontarkanlah nilaian atau hasilnya berapa kepada negara. Situasi semasa. Situasi semasa maknanya situasi hari inilah. Situasi sebelum tu macam mana, situasi semasa macam mana dan situasi harapan kita akan datangnya macam mana. Itu antara yang boleh dilontarkan pada bahagian isi untuk peranan sektor agri-community dengan hubungan diplomasi di peringkat antarabangsa. Bahagian rumusan macam yang tadi juga. Terus tajuk yang 7, tajuk yang ke-8. Untuk tajuk yang ke-8, hala 7 dan matlamat dasar agri-community negara menjelang 2030. Jadi yang ni yang telah ditetapkan hala 7 dan matlamat. Maknanya hala 7 dan matlamat wajib ada dalam isi, tapi yang induknya adalah dasar agri-community. Jadi dasar agri-community ini perlulah dijelaskan pada bahagian pengenalan. Maknanya pembaca esei kita
dan penilai esei kita perlulah diberi penjelasan tentang dasar agri komuniti negara ini. Hala 7 dan matlamat menjelang 2030. Jadi di bahagian awalan pengenalan kita perlu dah diceritakan secara seimbas maksud hala 7 matlamat menjelang 2030. Jadi bahagian pengenalan kita terus masuk bahagian isi. Jadi bahagian isinya apabila kita katakan dasar agri komuniti negara, dasar yang bagaimana? Dasar apa sebenarnya dasar ni? Jadi pembaca perlu dijelaskan dasar ini, dasar agri komuniti itu dasar apa atau dasar yang bagaimana? Hala 7 pula, hala 7 dan matlamat itu hala 7-nya ke mana? Adakah hala 7 dalam negara saja, adakah hala 7 dia luar negara, adakah hala 7 meningkatkan, terus matlamatnya apa dan untuk apa. Itu antara yang perlu ada, pihak-pihak yang terlibat dalam dasar dan kenapa kita pacak tahun 2030 bukan 2040, bukan 2050. Itu antara yang kita boleh lontarkan pada bahagian kenapa 2030. Adakah wawasan kita 2020 telah gagal, maka kita pun pacaklah menjelang 2030 pula. Bila kita tengok dekat nak gagal juga, kita tambah lagi 2040. Adakah situasi itu? Kenapa 2030? Jadi itu boleh kita lontarkan bahagian isi. Terus usaha-usaha untuk mencapai matlamat pihak yang melakukannya. Itu antara yang kita boleh lontarkan juga pada bahagian isi kita dan kesannya apa. Terus bahagian rumusan macam yang tadi, ni ada persoalan ke? Oh, tentang kehadiran. Terus ke yang seterusnya, yang 8, 2 tajuk lagi. Revolusi Industri 4.0. Yang ini apabila baca tajuk ni, pemerkasaan Revolusi Industri 4.0 dan sektor agri komuniti, maknanya pembaca dan diri kita sendiri akan tertanya-tanya tentang revolusi industri 4.0. Maka di bahagian pengenalan kita perlulah jelaskan hal ini. Revolusi industri 4.0 itu apa sebenarnya? Itu bahagian pengenalan dan kita kaitkan dengan sektor agri komuniti. Itu bahagian latar belakang yang perlu ada. Jadi sama ada kita cerita sejarah revolusinya ke apa, yang jelas je berkaitan dengan maklumat revolusi industri itu apa atau sejarahnya bagaimana. Itu perlu ada dalam bahagian pengenalan kita. Terus bahagian isi, bagaimana melakukan, maksudnya bagaimana nak melakukan, nak memperkasa revolusi industri untuk sektor ini. Terus kepentingan revolusi industri itu kepentingannya apa dan kenapa perlu diperkasa. Maknanya apabila perlu diperkasa, maknanya sebelumnya kurang perkasa, jadi perlulah diperkasa. Terus hasilnya apa atau hasilnya bagaimana nanti. Situasi sekarang dan situasi akan datang selepas diperkasa, harapan kita akan datang untuk revolusi industri sektor agri komuniti. Itu bahagian isi yang kita boleh lontarkan, terus rumusan terhadap hal tersebut. Terus yang terakhir, untuk tajuk kita yang terakhir, itu tajuk yang ke-10. Atau untuk 9 tajuk tu ada pandangan ke? Ada respon? Untuk yang ke-10, pemantapan industri hiliran. Jadi persoalan industri hiliran itu kita telah kita perlulah menjawab dalam bahagian pengenalan. Apa itu industri hiliran? Apa itu industri hiliran? Dan mungkin ada yang tertanya-tanya, adakah ini berlawanan dengan industri huluran? Jadi apabila ada hilir akan ada hulu. Jadi itu antara yang kita boleh penjelaskanlah pada bahagian pengenalan kita, pemantapan industri hiliran. Terus produk yang bernilai tambah. Dalam mewujudkan produk bernilai tambah, jadi kita kena kaitkan dua penjelasan lah. Latar belakang berkaitan dengan industri hiliran dan latar belakang berkaitan dengan produk bernilai tambah. Itu bahagian pengenalan. Terus bahagian isi, industri hiliran itu industri apa sebenarnya? Terus produk yang dihasilkan, produk apa yang kita anggap sebagai bernilai tambah, siapa yang terlibat dalam industri tersebut. Itu maknanya itu bahagian lontaran isi, situasi sekarang bagaimana, usaha pemantapan sebab dia dikaitkan dengan pemantapan. Maka pada bahagian ini
perlunya adanya penjelasan tentang usaha pemantapan, dan dalam memantapkan itu siapa yang melakukannya, maknanya siapa yang terlibat, dan hasil daripada pemantapan itu akan terhasilnya yang situasi yang bagaimana, kepentingannya apa. Itu antara lontaran pada bahagian yang berkenaan. Jadi secara kasarnya itulah 10 lontaran isi yang boleh yang boleh tuan-puan lontarkan sekiranya tuan-puan akan ikut serta dalam penulisan esei ini dan berkaitan dengan skop yang telah ditetapkan. Jadi untuk lontaran tadi, kita secara umumnya lontaran berkaitan dengan bahagian pengenalan pembuka atau pembukaannya, atau bahagian kita boleh anggap juga sebagai bahagian latar belakangnya, terus bahagian isi utamanya, dan bahagian penutup atau kita anggap sebagai kesimpulan atau kita anggap sebagai rumusan. Dan untuk keseluruhan bahagian isi itu, pihak Rusia telah menetapkan wajib ada rujukan dan petikan sebab ada 10 markah di sini. Jadi rujukan maknanya sebagai esei yang kita anggap sebagai esei yang bermaklumat, perlulah ada rujukan dan petikan. Dan rujukan sebahagian terutamanya bagi yang membuat tentang kesihatan, rujukan infografik yang dipaparkan setiap hari dalam media kita tu pun dah boleh jadikan rujukan sebenarnya. Dan petikan itu mungkin petikan ucapan pengarah kesihatan atau ucapan menteri kesihatan atau ucapan yang berkaitan dengan ucapan PM atau ucapan YB. Itu antara petikan yang kita boleh ambil lah, selain daripada petikan data tertentu dalam buku rujukan atau dalam laporan yang berkenaan. Jadi dalam esei yang tuan-puan tulis nanti, perlunya adanya dalam bahagian isi, perlunya juga ada analisis. Jadi analisis itu berkaitan dengan data atau maklumat tertentu yang berkaitan dengan tajuk kita. Bahagian gaya bahasa, maknanya tuan-puan perlu menggunakan bahasa yang betul, bahasa yang tepat, bahasa baku, bukan bahasa harian atau perbualan. Urutan kandungan maknanya isi pertama, isi kedua, isi ketiga itu dijalin secara berkesinambungan tanpa putus-putus. Maknanya kita baca perenggan pertama dengan perenggan kedua tu terjalin secara tidak langsung. Maksudnya secara kita tanpa sedar, oh rupanya ini sambungan. Jadi bukannya terputus di tengah-tengah. Jadi adanya kesinambungan ayat. Terus pergilah ke bahagian terakhirnya, itu bahagian penutupnya. Jadi itu saja tentang perkongsian tentang yang inilah, tentang 10 tajuk yang telah ditetapkan oleh pihak Rustia. Mungkin ada persoalan tentang perkongsian tadi? Terima kasih Cik Zaidi. Cik Zaidi dah bantu kita lah sebenarnya untuk menulis macam mana. Saya tengok kat sini mudah sangat pecah-pecah semua kan. Cik Zaidi itu telah bantu kita. Terima kasih banyak-banyak Cik Zaidi. Dan tuan-tuan kalau ada soalan bolehlah nak tanya terus Cik Zaidi. Mungkin tuan-puan ada tertarik dengan soalan mana, jadi saya tunjukkan terus slide yang berkenaan. Okey, silakan. Sekiranya ada soalan tentang tajuk yang nombor berapa-berapa, maknanya saya boleh tunjukkan terus pada bahagian itu. Ni Cik Zaidi, Puan Siti Isyah ni tanya. Apa nama tu, dari segi pembahagian para bagaimana? Satu isi dalam satu muka surat ke, ataupun macam mana pembahagian para yang paling sesuai untuk satu muka surat tu? Kalau ikut standar normal, maknanya sekurang-kurangnya kalau kita ambil jalan tengah lah, saya kata 3 hingga 5. Saya ambil jalan tengah, maknanya kita letaklah 4 lah. Kita anggap 4 isi, satu muka surat. Secara kasarnya. Kita anggap kita ada 4 isi lah misalnya. Satu muka surat, satu isi. Dengan pembuktian data, dengan penjelasan panjang lebar, misalnya siapa yang terlibat tu, kita dah lontarkan diri kita lontarkan pemimpin setempat, kita lontarkan menteri yang berkaitan dengan apa, kalau kita jelas dengan detail-detail, satu isi, satu muka surat. Tuan, yang saya maksudkan kat situ macam satu isi satu muka surat kan. Dalam satu muka surat tu berapa para yang paling sesuai? Paling paling normal lah yang kita buat 4 perenggan lah. 4.
Minimum untuk tulis esei kurang-kurang kita ada 3 hingga 5 patah ayat satu perenggan. Okey. 5 tu dah kira untuk esei apa dia panggil kepanjangan esei ni 1000 patah perkataan. Untuk 1000 patah perkataan 5 patah ayat tu dah mencukupi satu perenggan. Paling tak ada kita kena adalah 3 hingga 4. Sebab pembukaan bagi yang kekurangan idea, pembukaan dia kena ada yang itulah yang biasa-biasa saja, kurang-kurang kena adalah 3 patah ayat perenggan pembukaan. Jadi perenggan pembukaan 3 patah, perenggan penutup 3 patah, perenggan isi 5 patah. Maksudnya ke tahap sederhana. Kalau tahap ketiadaan idea, kita pergilah 2 patah, tapi 2 patah kena ayat yang panjang lah untuk pembukaan tu. Kalau ayat hanya satu patah ayat hanya ada beberapa kata, kena sampai 3 lah, 3 patah ayat. Dia lazimnya satu patah ayat dia akan pergilah satu baris kertas tu. Okey, terima kasih Tuan. Satu lagi, kalau macam kan kita kalau ada jadual ataupun grafik-grafik yang kita nak masukkan dalam artikel, better macam satu perenggan, macam bila kita cerita tu kita terus letak grafik kat bawah tu ke, ataupun kita asingkan page dia untuk grafik tu? Paling bagus kita bagi penjelasan, selepas bagi penjelasan diuruti grafik. Jadi kita jelas maklumat apa semacam rujukan cepat, kita bagi grafik di bawahnya. Jadi penjelasan dahulu diikuti grafik. Kalau ditakdirkan kebetulan kita tengah jelaskan tu dah di muka surat tu dia duduk di paling bawah. Jadi terpaksalah halaman berikutnya sebab dah ayat dalam kertas pertama tu perenggan paling bawah, jadi terpaksa halaman sebelahnya. Terpaksalah sebab kita dah habis dah ruangan situ. Tapi yang jelasnya perlu penjelasan dahulu diikuti infografi. Sebab dia sebagai sokongan kepada penjelasan kita. Terima kasih. Dan di bawah infografi itu kita bagi tajuk lah. Maksudnya tajuk yang berkaitan dengan infografi tadi. Supaya pembaca baca tajuk tu dah tahu dah, oh infografi ni tentang hal yang ini. Kita bagilah tajuk dia, tajuk kecil di bawah infografi tu. Tentang data kematian ke, data kes ke, data berkaitan dengan produk agri community ke. Okey, terima kasih. Jadi secara teknikalnya untuk penulisan ini tuan-puan cubalah buat satu untuk pengenalan tu, cuba usahakan biar boleh 3 patah ayat satu perenggan pembukaan. Maknanya formulanya 3-5-3. 3 untuk pengenalan, 5 untuk isi, 3 untuk penutup. Yang jelas pengenalan satu perenggan jangan lebih panjang daripada perenggan isi. Tiba-tiba perenggan isi 3 patah ayat, perenggan pengenalan 5 patah ayat. Itu jadi tak kena lah. Jadi dan untuk bahagian pengenalan, sekiranya bermaklumatlah pengenalan tadi, sebab pengenalan pun berapa markah tadi? Pengenalan ni 20 markah. Pengenalan 20 markah ni kalau tengok bayangannya seolah-olah pengenalan tu tuan-puan perlu ada 2 perenggan. Seolah-olah gitulah. Sebab dia pengenalan tu 20 markah. Seolah-olah perlu ada 2 pengenalan, 2 perenggan nak sesuaikan dengan markah, dan kita boleh tengok kembali kepada isi yang tadi. Ni kan saya pecahkan gaya 2-2-2 kan. Maksudnya perenggan pengenalan pertama tu apa itu COVID-19 tu, kita cerita latar belakang tu 3 patah ayat. Masuk perenggan kedua, sektor agri community tu. Maksudnya 5 markah dia puan boleh untuk perenggan pertama, 5 markah lagi untuk perenggan kedua. Maknanya secara kasarnya begitulah dengan cara pembahagian rusia ni. Maknanya tidak salah perenggan tu sekiranya tuan-puan ada banyak idea, tuan-puan membuat 2 perenggan sebagai pengenalan.
Dan untuk penutup cukup satu lah dengan spek 1000 patah ini. Maksudnya tidak salah sekiranya tuan-puan banyak idea membuat 2 perenggan untuk latar belakang atau pengenalan tadi. Seterusnya barulah masuk isi. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum Tuan. Ya, salam. Saya nak tanya dari segi isi Tuan, Ya. seeloknya untuk setiap isi satu perenggan dan kita masukkan fakta supaya dari segi markah tu kita dapat macam full mark lah, betul ke Tuan? Mana untuk bahagian isi? Ya, betul. Bahagian isi sebenarnya kalau secara kasarnya, kalau dengan kepanjangannya, sebenarnya bahagian isi ni kurang-kurang perlu ada 4 perenggan. Maksudnya satu isi. Untuk satu isi sekurang-kurang perlu ada 4 perenggan. Okey. So kayaknya yang soalan saya tu, kayaknya untuk satu perenggan satu isi dan disertakan dengan analisis contoh macam ada data contoh macam kita nak relate dengan pekerja ladang di bawah agri commodity ni kan Tuan. So kita letak percentage berapa macam tu Tuan. Perlu ada maklumat yang berkenaan. Maksudnya sekiranya esei ni kita anggap sebagai 5 muka surat. Satu muka surat ada satu isi. Satu muka surat ada satu isi utama. Daripada satu isi utama tu adalah kita anggap sebagai 4 perenggan. Maksudnya dia akan jadi isi utama yang berkenaan apa-apa, terus masuk yang kedua datanya dan sekiannya. Jadi dan infografiknya. Infografik juga kita anggap sebagai sebahagian daripada isi juga. Cuma dia akan lari daripada patah ni sebab patah ni urus dia memanglah secara kasarnya ditetapkan 1000 patah. Tapi kalau kita guna infografik akan kekurangan ruangan kalau kita nak kejar 5 muka surat tadi. Dari patah-patah perkataan ni sebenarnya dalam infografik tu ada juga patah perkataannya juga dalam infografik Jadi yang pentingnya kita boleh membuat yang paling tak pun 5 muka surat tu bersama infografik, dan infografik tu kita janganlah nak tipu. Kerana nak cukupkan muka surat kita besarkan infografik tapi teksnya kecil. Teksnya sedikit. Jadi kita kira infografik tu, saiz infografik tu kira seimbang lah dengan saiz teks. Jadi sebaiknya infografik kita kalau itu seolah-olah saiz dia sama dengan saiz satu perenggan lah. Paling besar pun 1/3 lah paling besar saiz dia. Saiz infografik tergantung pada jenis infografik tadi lah. Okay, terima kasih. Ada persoalan lain? Sebelum Rusti ambil alih. Ada lagi ke? Siapa ada soalan lagi? Cik Zaidi, format ni untuk pertandingan ni? Contohlah kita macam kita nak kembangkan, kita nak hantar ke majalah ke, khabar ke, kita boleh ke pakai format yang sama? Tak ada masalah. Memang format yang saya papan ni sebenarnya format untuk kesesuaian majalah. Kesesuaian majalah perlu ada situasi yang begitulah. Biasanya kalau kita nak tulis berbentuk esei. Dan kalau untuk majalah, kalau skop majalah, pengalaman saya dan skop majalah sebenarnya kalau tuan-puan ada terbaca majalah, satu muka surat majalah sekiranya tuan-puan menggunakan saiz font 12, satu muka surat majalah sama dengan 2 muka surat yang kita type di kertas. Dia formula dia gitu. Jadi kalau kita nak capai 4 muka surat majalah, maknanya tuan-puan perlu menulis 10 muka surat. 8 hingga 10 muka surat. Sebab dia 2 muka surat kertas biasa saiz 12, double spacing sama dengan 1 muka surat majalah. Kalau bagi 2 kan. Bagi 2, betul. Jadi kalau majalah tu ruangan menyediakan 2 muka surat, maknanya tuan-puan perlu menulis sekurang-kurangnya 4 muka surat lah. Dan untuk membantu yang kekeringan idea berbantulah dengan gambar untuk menyelamatkan keadaan.
Jadi kita carilah gambar dan infografiknya. Itulah untuk pelan kita nak selamatkan teks kita kekurangan tadi. Okay. Kalau untuk akhbar tak pasti dia ruangan macam mana, size dia apa. Majalah kan. Ah, Biasa majalah, kita kena hantar macam mana? Kena hantar ke majalah. kalau kalau kaitkan dengan yang penulisan Tuan Puan ini, tengok skop penulisan tadi. Maknanya untuk yang tulisan Tuan Puan ni antara majalah yang boleh dicuba, sebab ni ada kaitan dengan apa dia produk pertanian ke apa, boleh kaitkan dengan Dewan Masyarakat. Dewan Masyarakat, dan sekiranya ada nilai-nilai ekonomi tertentu, ada data apa, Dewan Ekonomi. Maknanya dua majalah yang berkenaan lah, boleh cuba hantar. Dan untuk makluman juga, sekarang Tuan Puan boleh hantar segera dalam jendela DBP. Itu siaran dia majalah online. Majalah yang berkenaan juga sekarang DBP telah didigitalkan majalah-majalah tersebut dalam jendela DBP. Jadi Tuan Puan boleh hantar secara terus. Yang tu Tuan Puan tak terlalu terikat dengan 4 muka surat sebab dia dah dalam digital. Jadi bolehlah cuba nanti esei-esei yang maknanya yang terpilih yang baik dan esei yang boleh ditingkatkan daripada dikatakan 1000 tadi, Tuan Puan ada idea boleh capai 2000, maknanya Tuan Puan cubalah hantar ke sana, ke majalah berkenaan dalam jendela DBP. Nanti saya bagi linknya. Okey. Okey, terima kasih Cik Zaidi. Yang lain ada lagi ke soalan last sebelum kita start? Assalamualaikum Cik Zaidi. Ya, Okey. salam. Saya nak tanya macam dalam penulisan dalam majalah jabatan, perlu kita buat dalam format berbentuk berita ataupun cukup dengan artikel sahaja? Sebenarnya bergantung kepada macam mana untuk majalah korporat. Jadi Betul. bentuk berita atau artikel. Sebenarnya dua-dua bentuk tu boleh sebenarnya. Tergantung pada maklumat yang kita nak paparkan tadi. Berbentuk berita yang bermaklumat akan ada maklumat semacam esei. Jadi kita bukan sekadar paparkan siapa yang terlibat, di mana berlaku, untuk apa, bila, itu apa. Maknanya kita dalam esei pelaporan berita yang bermaklumat, maknanya dia ada maklumat semacam artikel biasa. Jadi sebenarnya artikel yang cuma kalau kita paparkan bentuk berita dalam majalah korporat, rasa orang lebih dekat dengan bentuk berita sebab orang nak yang santai. Bila kita bagi bentuk esei tu, orang pun dah rasa berat dah dari segi apa persepsinya. Awal-awal baca ni esei seolah-olah berat bacaan. Jadi sebenarnya kalau untuk majalah korporat lebih mudah papar gaya penceritaan, gaya berita. Tapi kalau nak seimbang, gabunganlah, ada dua-dua unsur. Bagi peminat yang bacaan santai, bila dia baca santai, dia akan terpancing untuk baca yang berat. Jadi gabungan dua-dua bentuk. Baik, terima kasih Cik Zaidi. Ada pertanyaan lain sebelum Rustia ambil alih? Mungkin ni soalan terakhir Cik Zaidi. Dalam teks tu kita nak tulis rujukan macam mana? Kalau kita ambil rujukan, kita pakai yang ni Rustia tak menetapkan perlu ada bibliografi kalau ikut ni. Sini kan dia dalam format dia kata format rujukan petikan. Jadi rujukan petikan tu kita masukkan terus dalam isi kita. Maksudnya menurut Datuk menurut menteri yang berkenaan apa sekian dalam apa, maksudnya maklumat tu kita paparkan terus dalam penulisan kita tanpa bibliografi. Tapi jadi maklumat petikan rujukan tu kita paparkan dalam ayat tu terus. Kita paparkan secara jelas lah fakta tu. Sekiranya kita ambil maknanya tentang ini berdasarkan buku ini terus.
dalam kurungan tahun yang berkenaan. Tahun tu kita buat dalam kurungan lah. Tahun 2010 ke apa ke, dalam kurungan. Kalau kita buku, kita tulis lah tajuk buku berkenaan apa yang kita ambil, sebab kita tak buat bibliografi. Tak salah esei ni tidak ada apa dia panggil, kecuali Rustia tetapkan wajib ada bibliografi. Esei biasa, esei ringkas tak ada. Esei ringkas tu rujukan tu duduk dalam ayat tu terus. Okey, jelas Cik Haji. So saya rasa untuk perkongsian pada pagi ni kita setakat inilah saja semua. Terima kasih Cik Zaidi, Ismail di atas perkongsian pada pagi ni. Pagi ni tip menulis esei ringkas dan padatlah penerangan Cik Zaidi sangat membantu kita macam mana kita nak buat esei lepas ni, dan juga apa nama tu, lepas ni kan macam Cik Zaidi kata ada seri terbaca dalam slide tu, lepas dah kita apa nama tu hantar ke pertandingan ni, lepas ni boleh lagi kembangkan lagi untuk hantar ke majalah-majalah lain lagi. Dan nanti saya bagilah yang link kepada Rustia yang saya katakan jendela DBP tadi. Okey, boleh Cik Zaidi. Nanti kita urus, setiap akan kongsikan dalam email nanti. Ya. Dan okey. Terima kasih juga kepada semua peserta yang meluangkan masa untuk hadir sesi perkongsian pada pagi ini. Dengan tu saya tutup majlis kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.